Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia tuan pengurusi madrasah, barisan EJK, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita setelah dapat menunaikan solat maghrib berjamaah, dan sambil itu kita sambil menunggu waktu isyak, kita duduk dalam majlis ilmu. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu ibarat duduk dalam taman-taman syurga, dan antara kita menunggu satu waktu ke satu waktu diistilahkan taqarrub ila Allah, kita lebih dekat kepada Allah. Syukur. Alhamdulillah. Syukur kita dapat meneruskan kuliah kita pada hari ini. Kuliah kita yang terakhir pada 12 bulan 1 yang kita berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Muka surat 210. Muka surat 210 yang lepas sampai ke atasnya jumlah bilangan. Apa maksud yang kat sini jumlah bilangan? Kita berwirid, iaitu kita menyebut tasbih subhanallah 33 kali, subhanallah 33 kali, 33 kali. Jumlah tu nanti sama ada perubahan ke antara situ. Supaya insya-Allah kita jelaskan nanti insya-Allah. Sebelum kita sama membaca Ummul Quran dan kita hadiahkan istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia, dan begitu juga kepada suami-suami yang telah meninggal dunia, isteri-isteri yang telah meninggal dunia. Sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Jumlah keseluruhan bagi ketiga-tiga wirid ini atau setiap wirid itu berjumlah 32 kali. Adakah wirid ini disambungkan menjadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Sama ada 3 kali perkataan tu tasbih, tahmid dan bertakbir itu 33 kali, ataupun satu persatunya 33 kali. Ya, persoalan kat sini. Atau diasingkan menjadi subhanallah 33 kali, ataupun alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya. Tapi kita lazimnya kita buat subhanallah 33 kali, 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lazimnya kita buat sedemikian. Jadi persoalan ke atas tu sama ada sedemikian ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Okey. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu. Ya. Nanti kita tengok. Namun terdapat hadis-hadis lain melalui susur galur sanad selain daripada Abu Saleh yang pada zahirnya ia menunjukkan bahawa bacaan
bacaannya adalah berasingan, iaitu tasbih, takbir dan tahmid sebanyak 33 kali setiap satu. Sebagaimana yang lazim kita buatlah. Ya dah. Itu. Lazimnya subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Terus Allah, walhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Okay. Dan tahmid sebanyak 33 kali setiap satu. Al-Qadi Iyad berkata, itulah cara yang paling utama berbanding takwilan oleh Abu Soleh. Seeloknya kita beramal dengan hadis yang banyak diriwayatkan dengan maksud yang sama, tetapi tidak ada masalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar pun boleh, ya. Tapi lazimnya ialah satu persatu, iaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Soalan, adakah bilangan ini tetap atau ada bilangan lain seperti 25 kali dan sebagainya, ya? Bermakna ada banyak kali, 25 kali ataupun 33 kali dan sebagainya. Okay. Jawapan, pengarang kitab Fathul Al-Bari juzuk kedua halaman 328 masih menyambung ulasan hadis pertama tadi dengan mengatakan bahawa bilangan 33 kali berkemungkinan adalah jumlah keseluruhan daripada zikir-zikir tersebut. Maka apabila dibahagikan bilangan setiap satu zikir akan dibaca sebanyak 11 kali. Ada perbezaan. Artinya nak baca ada setengahnya 33 kali. 33 subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33. Artinya satu persatu itu 11 saja, ya. Ada yang mengatakan sedemikian. Itu tadi yang dikatakan oleh apa? Dalam kitab Fathul Bari, ya. Dalam kitab Fathul Bari. Inilah yang difahami oleh Suhail bin Abu Saleh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Rauh bin Al-Qasim. Namun hadis Suhail ini tidak disokong oleh mana-mana hadis yang menyebutkan bilangan 11 kali. Setelah diteliti oleh Imam Ibn Hajar, melainkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazar daripada Ibn Umar, tetapi sanadnya adalah lemah, iaitu da'if, lemah, da'if. Maka jelas di sini bahawa jumlah keseluruhan itu ialah jumlah bacaan pada setiap wirid, iaitu sebanyak 33 kali. Sebagaimana yang lazim kita amalkanlah. Bermakna setiap satu wirid itu 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tambahan, sebenarnya bilangan zikir sebanyak 33 kali atau 11 kali ini bukan sahaja bercanggah antara para ulama,
malah ada juga pendapat lain yang mengatakan zikir harus diulang-ulang sebanyak 25 kali. Ini berdasarkan hadis berikut. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala umiru an yusabbihu dubura kulli salatin salasan wa salasina. Salasan wa salasina bermakna 33 kali. Wa yahmadu salasan wa salasina wa yukabbiru arba'an wa salasin. Fa utiya rajulun minal ansari fi manamihi faqila lahu amadu takbiru arba'an wa salati falamma asbaha atan nabi sallallahu alaihi wasallam fadakara dhalika lahu faqala ij'aluha kadzalik. Maksudnya daripada Zaid bin Tabit, beliau berkata, orang Islam diperintahkan untuk bertasbih setiap kali selepas solat sebanyak 33 kali. Bertahmid sebanyak 33 kali. Okey. Dan bertakbir sebanyak 34 kali. Lalu seorang lelaki daripada kalangan Ansar, kalangan Ansar telah didatangi seseorang dalam mimpinya dan dikatakan kepadanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kamu supaya bertasbih setiap kali selepas solat sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 34 kali? Lelaki itu menjawab, ya. Orang tersebut berkata, jadikanlah zikir itu sebanyak 25 kali dan masukkanlah bacaan tahlil dalamnya pada waktu pagi keesokan harinya. Lelaki Ansar itu telah menemui Nabi SAW lantas menceritakan kepada baginda tentang mimpinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan pada dia mengadu kepada Rasulullah SAW, orang Ansar tadi bermimpi sedemikian, iaitu kata 25 kali, maka kata Rasulullah, buatlah sedemikian. Namun begitu, kita menyarankan agar tetap berpegang dengan pendapat jumhur ulama masyhur sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sindi dalam kitabnya Hasyiah Al-Sindi ala An-Nasa'i apabila menguraikan hadis Imam An-Nasa'i di atas pada bilangan zikir sebanyak 25 kali. Faqala ij'aluha kadzalik. Hadza yaqtadi annahu awla. Lakin al-amala ala al-awwal
alal awli li syuhrati ahadithihi wallahu ta'ala a'lam. Maksudnya, baginda bersabda, laksanakanlah seperti itu. Maksudnya ialah bahawa cara tersebut bilangan 25 kali ialah cara yang paling utama, tetapi cara yang diguna pakai ialah pendapat pertama bilangan 33 kali disebabkan hadis-hadisnya masyhur pada bilangan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Saya juga berpendapat, saya pengarang kitab ni, ya, saya juga berpendapat sedemikian kerana selepas meriwayatkan hadis di atas, Imam An-Nasai telah meriwayatkan hadis berikut. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan ra'a fi ma yaran nas na'im fi ma yaran na'im qila lahu bi ayyi syai'in amarakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Qala amarna an nusabaha salasan wa salasin wa nahmada salasan wa salasin wa nukabbira arba'an wa salasin fatilka mi'atun. Qala sabbihu khamsan wa ishrin wahmadu khamsan wa ishrin wa kabbiru khamsan wa ishrin wa hallilu khamsan wa ishrin fatilka mi'atun. Falamma asbaha dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu kama qala al-Ansari. Maksudnya daripada Ibn Umar bahawa seseorang lelaki lain telah melihat orang yang sama dalam tidurnya seperti mana yang dilihat oleh lelaki Ansar tersebut. Dia ditanya, dengan apakah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kamu? Dia menjawab, baginda telah menyuruh kami untuk bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 34 kali. Maka jumlah itu ialah 100 kali. Lelaki tersebut berkata, bertasbihlah sebanyak 25 kali, bertahmidlah sebanyak 25 kali, bertakbirlah sebanyak 25 kali dan bertahlillah sebanyak 25 kali. Maka jumlah tersebut ialah 100 kali. Pada keesokan paginya, dia menceritakan mimpi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh lelaki Ansar itu. Kita dapati dalam hadis pertama, riwayat Imam An-Nasai di atas
bahawa bilangan tahlil dan jumlah keseluruhan zikir tidak disebutkan, tetapi dalam hadis seterusnya ia menyebutkan bilangan tahlil sebanyak 25 kali dan jumlah keseluruhan zikir sebanyak 100 kali. Oleh itu, kita boleh katakan bahawa hadis kedua-dua ini menjelaskan kandungan hadis pertama dengan jumlah keseluruhan zikir adalah sebanyak 100 kali. Maka sesiapa yang ingin mengamalkannya mengikut bilangan ini disunatkan agar dia turut bertahlil. Okay. Disunatkan agar dia turut bertahlil. Tidak wajar beramal dengan sebanyak hadis dan meninggalkan sebahagian kandungannya yang lain. Sekiranya tidak mampu berbuat demikian, maka kembalilah kepada amalan yang masyhur. Ya. Kembalilah kepada amalan yang masyhur. Ini tertib bacaan. Ya. Bermakna kena baca tertib bacaan. Jadi yang masyhurnya kebanyakan ulama-ulama membuat waimah, ya, mana-mana dia buat 33, ya, dan begitu. Ada kalinya setengahnya dia terus sambung sekali subhanallah walhamdulillah wala ilaha, dilagu-lagukan pun ada juga, pun boleh juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang wirid ini saya suka kalau ketika buat qiyamul lail. Ya. Buat qiyamul lail saya suka bawa yang sedemikian, ya. Tujuan satu daripadanya tertib dan tartil dan tidak mengantuk. Ya. Kalau agak slow sangat tu rasanya mengantuk. Qiyamul lail ni, ya tak? Jadi qiyamul lail nanti. Okey. Soalan, adakah wirid itu disyaratkan untuk dibaca dengan tertib? Okay. Jawapan, menjawab soalan ini, saya merujuk kepada apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Al-Bari, juzuk kedua halaman 328, ketika mengulas hadis pertama di atas, beliau menyatakan bahawa turutan lafaz tasbih, tahmid dan takbir terdapat pada kebanyakan hadis yang diriwayatkan dalam bab ini, maka akan menghasilkan bacaan seperti susunan berikut. Okay. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu bacaan susunan berikut. Namun begitu, dalam riwayat Ibnu Ajlan pula, sebagaimana yang terdapat dalam hadis kedua, takbir didahulukan ke atas tahmid secara khusus, maka jadilah susunannya seperti berikut: Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Itu ada yang takbirnya didulukan, ada yang takbirnya dikemudiankan. Begitu juga riwayat Abu Dawud, kitab witir. Kitab witir yang ke-24 pada hadis umum. Pada hadis Ummu Al-Hakam dan Abu Hurairah,
takbir didahulukan ke atas tahmid seperti berikut. Allahu Akbar, walhamdulillah, subhanallah. Oleh itu perbezaan susunan ini tidak semestinya terikat dengan suatu tertib tertentu dan kita boleh beramal dengan mana-mana susunan di atas. Untuk menguatkan dakwaan ini, Nabi SAW pernah bersabda tentang rangkaian zikir yang dikenali sebagai Al-Baqiyah. Al-Baqiyah, ya, ini boleh baca Al-Baqiyat, boleh baca Al-Baqiyah pasal tidur kalau dalam tulisan Jawi tak merbutah kat situ. Ya, Al-Baqiyah. Asyalihat, ya. Ahabbul kalam ilallahi arba'un. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna badat, ya. Badakta, ya. Okey. La yadurruka bi ayyihinna badakta. Okay. Apa maksud sedemikian? Maksudnya, kalau kata-kata yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Mana-mana daripada kalimah-kalimah ini yang engkau mulakan, ia tidak akan memberikan sebarang mudarat kepadamu, tidak akan mengurangkan pahalanya. Jadi, namun begitu, cara yang paling baik ialah memulakan dengan tasbih subhanallah, kerana tasbih menafikan kekurangan dan kelemahan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusuli pula dengan tahmid alhamdulillah, kerana tahmid mensabitkan segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita susuli dengan takbir Allahu Akbar yang membawa pengertian bahawa tidak ada Tuhan lain yang maha besar dan agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali kita membaca tahlil la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah yang mengkhususkan kesemua zikir sebelum ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi disarankan agar kita semua berpegang dengan pendapat yang terkuat, iaitu mengamalkan wirid-wirid ini menurut susunan yang masyhur di bawah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itulah yang maksudnya. Tetapi andainya ada orang yang buat berlainan itu, tapi tidaklah menyalahi. Cuma pengarang kitab ini mengatakan yang masyhurnya dan begitu juga yang diajarkan di permulaan oleh Rasulullah SAW ialah bertasbih dulu. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Itu yang kesini. Okey. Okey, ada apa-apa pertanyaan?
Kat sini ada apa pertanyaan? Hari ini 12 ya. Hari ini 12 ya. 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 19. Patah balik. Okey. Ada apa? Sekarang kalau sekiranya kita membuat wirid sedemikian, yang setengahnya tu subhanallah tidaklah begitu tertil dan tidaklah begitu sempurna. Kalau nak berwirid, bertasbih, tasbihlah sebenarnya. Sebutlah dengan sebenarnya. Ada subhanallah. Bermakna tak begitu sempurna bacaan dan sebagainya. Ya, biarlah kita dengan tertil yang sempurna. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ha? Kalau katakan kita nak lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah pun boleh. Alhamdulillah. Dan setengahnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya dah. Dia nak laju alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi ini tidak sempurna. Biar kita sebut dengan ikhlas. Kita cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Biar sebut dengan sempurna. Ya. Kalau katakan kita cinta dengan seseorang, sebut tidak sempurna, orang tu pun mesti marah juga ya tu. Marah dia. Ada. Silap-silap di ditolaknya cinta kita, ya tak? Jadi biarlah tu itu biar dengan sempurna. Okey. Kalau katakan subhanallah, 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 mana tu mana? Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kita baca, nak kata Allahu Akbar, nak cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tak mengapa. Jadi itulah. Jangan kita biar kita secara ikhlas. Pasal itu, kalau kita tidak ikhlas, atas keikhlasan sebutan wiritan kita, hanya sekadar kita berwirid sahaja, maka kesempurnaan yang tidak ada. Begitu juga ketika zikir. Allah, la ilaha illallah. Ya tak? La ilaha. Saya selalu, dululah, ketika dalam golongan tabligh. Saya tidak marahkan tabligh, cuma tabligh tu ada yang betul, ada yang tak betul. Pasal saya pun pernah kumpulan tabligh. Ya tak? Pernah masuk kumpulan tabligh. Ada setengah tabligh kalau zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Tak, kepala saya sampai air liur mereceh-receh pun ada. Kat mana keikhlasan kat situ? Nakkan banyak, tapi sebutan tak sempurna. Keikhlasan tak sempurna. Apa yang kita lafazkan, la ilaha illallah. La itu apa maksudnya? La itu lam nida. Tiada Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembelih melainkan Allah. Ini bagi ahli tasyabub, sebagaimana yang saya belajar di pondok-pondok dulu, dia kata tuan guru dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerana kita menidakkan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang satu. Bermakna meresap ke sanubari kita ni bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah saja. Pasal itu kadang-kadang kita punya doa, kita sampai ke tak sampai, wallahu a'lam. Pasal itu banyak ulama mengatakan, ya, kita solat belum tahu diterimanya, belum tentu diterima. Kita doa pun belum tentu diterimanya. Tapi kalau kita bersolawat, sudah pasti diterima. Walaupun solawat kita dalam keadaan gurau senda, maka tetap diterima. Tapi solawat dengan sempurna lah, bacaan ayat dengan sempurna. Sebab ya, solawat ni sesiapa pun kita diterima.
Ya, insya-Allah. Begitu juga ada setengah ulama mengatakan kita selawat di bilik air pun diterima. Selawat, ya, tapi baca Quran tak boleh. Ya tak, di bilik air. Ya, tapi selawat di mana? Sebab apa? Malaikat pun berselawat. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak beranak, malaikat tidak berenakan, malaikat tidak maafkan saya. Allah maafkan saya. Allah tidak beranak, Allah tidak diberanakkan, Allah tidak bertempat, Allah tidak berkehendakkan tempat, Allah tidak makan, Allah tidak minum. Tetapi Allah berselawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Setiap hari Jumaat disebut. Tapi yang kita manusia nak berselawat pun malas. Ya tak? Ya. Kadang-kadang kalau melatah tu lain disebutnya. Itu yang lebih mudah. Ya. Sedangkan cuba kalau kita contoh ajarkan anak kita, ya, terkejut dan sebagainya dengan ungkapan yang mulia. Subhanallah. Satu lagi, kalau kita marahkan anak kita, jangan sekali-kali kita marahkan anak kita, anak kurang ajar, anak macam nauzubillah lah, jangan tak elok. Sekurang-kurangnya anak bertuah. Itulah biar bertuah sebenarnya. Ya dah. Okey, insya-Allah. Ada apa pertanyaan? Sini. Ya. Ya, wuduk. Ya. Boleh. Macam mana yang bagi makan? La ilaha illallah. Ya, okey. Cantik soalan tu. Ada kalanya dulu-dulu dia la ilaha illallah. Tak ada dia punya yang apa kan. Ikut rentak seronok dia lah. Sebenarnya, sebagaimana yang dulu-dulu, oleh kerana saya mengaji agama ni, yang betul-betul mengaji pondok dan sekolah sejak tahun 60. Sejak 60. Masa itu Allah yarham Datuk Ishak Bahrum mengajar saya masa itu, ya. Tetapi walaupun saya sekolah di sekolah Arab ketika itu, tapi saya mengaji pondok. Saya mengaji pondok, Allah yarham Pak Kiai Abu Darda. Mengaji pondok ni stylenya lain. Mengaji pondok ni lepas subuh mesti mengaji, kalau tidak tak boleh duduk. Lepas tu kalau apa ni malam lepas maghrib mengaji lagi, ataupun kalau tak sempat maghrib lepas isyak. Ini dia punya bacaan-bacaan itu. Ada kalanya bukan semuanya tak betul, oleh kerana kajian orang dulu-dulu itu kurang sikit. Tetapi di zaman kemudian apabila saya di pondok, maka ketika itu barulah diulangi di kajian dia mengatakan, ya, dia kata sebab perkataan yang kita sebutkan mestilah kita mengikut keadaan rentak tu. La itu yang menidakkan. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada tujuannya. Lebih baik Allah ataupun la ilaha illallah. Tetapi bagi apa maksud tu, yang saya kata ketika mengaji tasawuf ketika itu, ya, dia kata sebenarnya dia kata la itu menidakkan la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini illallah ini kita meyakinkan diri kita. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah itu. Yang di hati sanubari kita. Ya. Begitu jugalah dulu kalau ada setengah orang solat, ya, Allahu Akbar. Ada begini. Tapi kita tak nampak hadis yang begini. Ada sebenarnya. Ya. Sebenarnya tekan sini, sebelah kiri sini. Ini dan ini menekan untuk sanubari kita sini. Sebenarnya. Tapi kebanyakan ini gini. Ada yang bawah pusat pun ada juga. Ada yang begini. Tapi sebenarnya atas pusat ataupun dada. Itu yang ada nas-nas yang disebut sebenarnya. Sama ada di atas pusat dan kiri sedikit. Pasal itu dulu ketika saya mengaji mula-mula kita Allahu Akbar gitu. Itu nekankan hati kita sebelah sini, lepas tu berangkat begini. Tapi kebanyakan orang yang tak faham Allahu Akbar pusing-pusing gini. Ada juga tu dulu. Ada. Jadi itu masing-masing pendapat pasal itu. Di dalam perselisihan fahaman ulama yang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya, sebenarnya perselisihan kepahaman yang untuk memahami hadis-hadis itu saja. Ada. Jadi itu yang mengatakan ini tak boleh, ini tak ada. Contohlah, ada ustaz yang mengatakan kita tak ada istilah kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum sapu muka, tak ada. Ya, ustaz kata pasal dia kata boleh jadi Rasulullah ketika itu dia sapu muka ketika solat di padang pasir. Tapi sebenarnya kita ada jumpa hadis-hadisnya. Sebagaimana yang saya ajarkan pada tuan-tuan ni tak? Ni sedemikian. Sebab ketika sapu muka itu bukan sekadar menyapu dengan doanya. Ya. Bukan sekadar menyapu dengan doanya. Ya. Begitu juga, ya, yang kita bagi salam ketika solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ke sampai puas ini? Tak semestinya. Ya, itu adalah ada yang kata sunat, tapi yang ianya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dan juga ada maksud ada tasabuk juga, ya tak silap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min azabin nar. Ya. Jadi kat situ ya, hadis-hadis yang lain ada juga membawakan. Tapi sebagaimana kalau kita jumpa dalam kitab 10 Kekasih Allah karangan Ibnu Qayyim, dia mengatakan ya, banyak ungkapan-ungkapan yang perselisihan faham antara satu ulama ke ulama. Contohlah Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi pun berselisihan. Ya tak? Jadi kat situ janganlah kita terlampau taksub pada satu-satu. Jadi kita bawalah yang terbaik tu. Contoh ya, macam baca Yasin. Pasal baca Yasin ada setengah yang mana ada istilah baca Yasin atau ada sunat kemudian. Ada istilah yang kata apa saya kata sunat Yasin bukan ke Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah dianjurkan malam Jumaat dan sebagainya, ya tak? Yang ada nasnya pula dia apa? Surah Al-Kahfi. Ya tak? Tapi yang ianya kebanyakan Al-Kahfi tak baca, Yasin tak baca, tengok TV. Kamu tu duduk di luar masjid, luar apa? Isap rokok. Itu iyalah yang tu. Itu langsung tak ada nasnya tu. Tapi banyak orang mengikutnya. Yang masalahnya, ya tak? Ya. Ada. Okey. Okey, dia. Okey, ada apa pertanyaan lagi? Ha?
Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada pertanyaan, sekarang pun dah lebih. Oh, okey, dekat pukul 9. Sekarang ini dulu dapat saya sampaikan. Saya mohon ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan musabi, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma injil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zamajlis. Allahumma injil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zamajlis. Allahumma injil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zamajlis. Allahumma ij'al jamana hadza jamal marhuma wa tafarraqu min ba'di tafarraqu ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebenarnya perbuatan yang baik kita teruskan. Contoh sebenarnya tabarakalladzi biyadihi soal mulku, yang hadisnya kebanyakan yang hadis mengatakan baca selepas maghrib ataupun baca sebelum tidur. Ada. Tapi kebanyakan majlis surau sekarang baca selepas solat Isyak. Adakah salah? Tak salah. Kan sebelum tidur juga tu. Nak tidur balik, nak tidur tinggal. Ya tak? Itu tak salah sebenarnya.